Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan ilmu pengurusan harta pusaka atau faraid. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita berhenti pada topik apa itu harta pusaka dan apa itu bukan harta pusaka. Pada malam ini atau pada kesempatan kali ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan al-huquq muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kenal pasti mana satu harta pusaka dan mana satu bukan harta pusaka, maka kelompok harta pusaka itu ada hak-hak dia tertentu. Ya? Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang sebagaimana bulan lepas, sumbangan orang ramai bukan harta pusaka. Ya? Jadi dia tak terikat dengan hak yang kita nak belajar, yang kita nak sentuh pada malam ini. Khairat kematian bukan harta pusaka. Jadi dia tak terikat dengan yang kita nak sentuh pada malam ini. Kena mesej dulu. Sebab itu sebelum ini saya sentuh berkaitan dengan hak-hak apa ni harta pusaka dan bukan. Kerana pembelajaran selanjutnya yang melibatkan harta pusaka sahaja. Pencet dan petan bukan harta pusaka. Jadi dia tak termasuk dengan apa yang kita nak bincang pada kesempatan kali ini. Gratuiti terbitan, gratuiti yang dibayar kepada isteri baru atau suami yang mana pekerja meninggal dalam khidmat, belum pencen lagi. Gratuiti dia bagi, gratuiti terbitan, tak bukan harta pusaka. Jadi dia tak termasuk dengan apa yang kita nak bincang pada pertemuan ini. Sebab topik yang kita nak bincang ini adalah al-huquq muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Jadi yang bukan harta pusaka tak termasuklah dalam hak ini. Sebab itu kita kena beza. Okey, baik. Hak yang pertama, hak yang berkaitan harta pusaka dalam bahasa undang-undang dipanggil liability harta pusaka. Liability aset yang ditinggalkan oleh si mati. Bahasa Arab dipanggil al-huquq muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Saya terus kepada hak yang mana kita biasa nampak. Kalau perbahasan kita fiqh yang panjang, hak yang pertama adalah hak aini dia panggil. Tapi kita jarang lihat ke situ masyarakat. Kita terus kepada hak yang lain. Sebenarnya dalam perbahasan kita fiqh yang ada satu hak sebelum jenazah dikebumikan lagi. Iaitu hak aini. Tapi kita tak buat begitu. Kalau buat begitu jenazah tak ada hukum. Kalau terbayar terpinjam di rumah orang yang meninggal dunia si mati berkenaan ada barang kena gantung dulu. Itu hak ini. Dia pinjam barang orang, ada rumah dia, meninggal dunia dia. Sebelum anda dia kubur kena gantung barang dulu. Itu dipanggil hak ini. Tapi kita tak buat dia tak salah pun jadi pinjam. Tapi yang saya terus nak sentuh pada malam ini, pada pertemuan kesempatan kali ini adalah hak yang biasa kita nampak. Yang pertama tajahizul mayyit, yang kedua qada'u duyunih,
Yang ketiga takfizu wa soyahu. Yang keempat taksim zakat. Ada 4 ini, iaitu yang pertama yang pertama tajahizu ni kos pengurusan jenazah. Kos pengurusan jenazah itu yang pertama. Maksudnya apabila si mati itu meninggal dunia, ada harta. Pertama sekali harta dia boleh digunakan untuk urus jenazahnya. Siapakah si mati ini? Iaitu mereka yang menanggung sendiri nafkahnya dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau wanita meninggal dunia, wanita itu ditanggung oleh suaminya ketika hidup, maka urus jenazah isteri itu atas harta suami, bukan harta pusaka yang ditinggalkan oleh isteri berkenaan. Oleh kerana orang takut kita terambil, sebab kita nak beza ni. Sebab itulah dia lelaki dapat banyak harta pusaka daripada perempuan sampai ke mati kena tanggung. Itu hikmahnya. Tapi kita tak buat itu yang nampak janggal hukumnya. Bukan salah hukum, tetapi salah orang yang nak menjalankan hukum itu. Itu pelik tu. Ya, kita kata kalau suami meninggal dunia, ada anak suami berkenaan, isteri 1/8 isteri kepada suami. Kalau suami meninggal dunia, tidak ada anak, isteri 1/4 harta suami. Tetapi kalaulah isteri meninggal dunia, ada anak, isteri suaminya yang hidup itu 1/4. Kalau isteri itu tidak ada anak, suaminya dapat 1/2. Kan jauh beza. Suami ambil harta isteri dengan isteri ambil harta suami. Tuan-tuan dan puan nampak sebab itulah dalam mazhab Syafi'i dari ulama kita, tanggungjawab untuk kos pengurusan jenazah isteri masih atas harta suami. Baik. Apa yang dikatakan kos pengurusan jenazah, supaya kita tak terambil harta pusaka yang mana tak sewajarnya kita ambil tanpa persetujuan wali-wali lain. Saya tak kata bukan tak boleh ambil secara total, tetapi ada pengecualian jika diizinkan. Bukan atas keputusan individu, sebab harta miliklah ramai. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurusan jenazah, kos perbelanjaan yang boleh diambil daripada harta si mati, terutamanya lelaki yang meninggal dunia itu. Isteri nak ambil harta suaminya, nak urus jenazah, nak buat apa tu, nak beli kain kafan, okey. Nak upah orang mati, okey. Nak bawa sewa van jenazah nak hantar ke kubur, okey. Nak sewa van nak ambil dari hospital nak balik ke rumah, okey. Benda yang boleh digunakan. Jadi secara urusannya, kos pengurusan jenazah adalah kos perbelanjaan wajib yang digunakan untuk perbelanjaan wajib dalam pengurusan jenazah. Apa dia perkara wajib dalam pengurusan jenazah? Mandi, kafan, solat, kebudi. Itu je wajib. Lepas kata ini, tak ada lagi yang wajib lain dalam mengurus jenazah. Oleh itu, nak ambil harta yang si mati tinggalkan itu untuk dikatakan kos pengurusan jenazah, boleh ambil dalam 3 daripada 4 ini saja. Solat tidak boleh diupah. Nak bagi bukan dari harta pusaka, bukan tak boleh bagi.
tapi alhamdulillah untuk masyarakat kita ni ambil solat tapi solat jenazah rangkuk dengan pas. Zaman saya belajar dulu di kolej agama, dengar saja mati bahasa datang dia pergi solat jenazah. Bagus, kena ubahlah, terpulang kepada keluarga semati. Tapi kalau nak beri duit orang tua, jangan ambil daripada harta pusaka. Kerana jenazah, solat jenazah tidak perlu buat. Sebab itu saya kata 3 daripada 4 tadi. Ingat bukan tak boleh, tapi kita kata imam bagikan plakat lah kat dia selain. Tak ada masalah nak bagi, itu bukan masalah bagi. Tapi jangan ambil daripada harta pusaka. Habis tak nak ambil harta mana ni, kayak penantian yang bukan. Jadi kan banyak sumbangan orang ramai kan. Anak-anak nak tabung tu cerita dia lagi lah. Sebab ramai juga tanya saya, nak ambil daripada duit mana? Khairat dapat berapa? 3,000 lah. Nak ambil lah. Yang tak boleh ambil harta pusaka. Sebab itu nak kena beza dia yang satu pusaka atau bukan. Bukan tak boleh beri, tapi ramai masyarakat kita tak ambil pun sekarang ni. Zaman saya belajar dulu, zaman saya di kolej dulu, pergi solat jenazah, dia ikat dengan tali benang, duit dia gulung-gulung tu, dia taklah poket, keluar je masuklah poket RM5 zaman dulu lah kan. Ada orang tolak tak nak, ada orang ambil. Tetapi yang memberi itu perlu kenal pasti duit mana yang dia ambil. Itu bukan yang menerima. Kan? Itu supaya kita sedarilah. Sebab upah solat tidak, upah mandi jenazah boleh. Terbaik anak-anak nak buat itu cerita terbaik lah. Yang kita kata ni kalau orang luar buat, boleh tak nak beri upah? Boleh. Yang sekarang ni orang pakai package pun boleh. Baca Yasin, baca Al-Quran atas kubur, apa lagi, kenduri arwah, kenduri tahlil dan sebagainya, wajib ke buat? Tak wajib. Oleh itu terkeluarlah daripada makna boleh mengambil harta si mati dalam perbelanjaan wajib untuk mengurus jenazah. Sebab itu saya sebut tekankan itu supaya kita nampak tahlil wajib ke? Tak wajib, tak boleh ambil harta pusaka. Baca Yasin wajib ke? Tak wajib, tak boleh ambil pusaka. Tetapi kalau tak ke bumi boleh ke? Kan? Itu maksudnya nak suruh faham dulu apa dia perbelanjaan wajib yang kita duk buat urus jenazah tu lah. Solat masjid duk buat tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Solat pengurusan jenazah, kafan, beli kain kafan boleh dan sebagainya. Tetapi masyarakat kita saya faham jarang ambil duit arwah untuk urus jenazah. Ramai yang bantu dengan sumbangan khairat dan sebagainya. Cuma tidak salah atau boleh menggunakan harta peninggalan si mati untuk urus jenazah. Siapa ni jenazah ni? Yang mana ia menanggung sendiri nafkahnya masa hidup. Oleh itu kanak-kanak meninggal dunia, tanggungjawab untuk urus jenazah guna harta siapa tu? Gak harta ayah. Siapa yang menanggung nafkah anak berkenaan? Bukan ambil harta kanak-kanak tu, walaupun anak-anak itu banyak hartanya. Kan umur 10 tahun meninggal, kanak-kanak lagi lah, harta banyak tu, puluhan ribu ada duitnya. Dah 10 tahun 10 kali raya. Kalau setahun 1,000 sekali raya, dah 10,000. Mak dia simpan, meninggal. Ayah kata duit dia ada tu, ambil duit dia lah, bayar upah orang gali kubur. Tak boleh ya. Okey. Tapi ada juga yang tanya, dah kalau nak ambil boleh tak? Hutang boleh. Kan hutang lah, bayarlah nanti. Kok lah payah nak pergi cari kan duit dia, yang terambil lah dahulu, nanti ganti, catat berapa belanjanya. Okey. Kerana bimbang ada hak orang lain ke atas harta itu, bukan hak individu seorang lah.
Okey. Baik. Tapi kalau ayah dia seorang je, dia duduk dengan ayah dia, kanak-kanak tu kan, kalau dia meninggal nanti harta pusaka dia dapat kat ayah dia seorang lah. Ikut pandai ayah dia lah nak buat apa harta tu, sebab boleh kat dia seorang je, dia tak ada waris lain. Mak dah lama meninggal. Apabila mak meninggal, banyak anak tu dapat harta mak dia sebagai harta pusaka. Ayah tolong pegang, ayah simpan. Dia tak ada adik-beradik lain, ayah pun tak kahwin lain, tak ada adik-beradik lain. Kalau ada adik-beradik lain pun dia terdinding oleh ayah, tersekat, terhijab. Ayah sebagai stopper kepada adik-beradik nak dapat pusaka si mati. Okay? Jadi ayah yang dapat semua sekali. Ikut pusaka ayah lah nak buat apa pun, sebab dia seorang dia punya harta tu, tak ada waris lain dah. Sebab ada ustaz kata tanya waris-waris lain, dia duk menung nak tanya siapa saya ni. Dah dia seorang. Baik tu nak kena faham hukum faraid, siapa waris yang layak dapat pusaka si mati. Senang nak bincang, bukan waris yang datang hari raya, bukan. Waris yang datang hari raya 2 buah emas lah. Tapi yang dapat pusaka mungkin seorang 2 je. Waris yang nak ditanya adalah yang dapat pusaka, bukan waris yang datang hari raya tu, bukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita kenal pasti siapa pula waris yang layak, baru kita ada kesinambungan proses pembelajaran kita lah. Okey, baik. Jadi yang pertama, kos pengurusan jenazah. Kos pengurusan jenazah termasuklah mandi. Okey, boleh beli kapur baru, peralatan mandi lah yang orang gunakan. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, boleh digunakan untuk perbelanjaan, nak beli peralatan dan sebagainya. Okey, kan. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, kos selain itu adalah lepas itu ke bumi, kos gali kubur. Kita upah orang gali kubur boleh, tapi perlu hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang disebut ini adalah upah, bayaran, kontrak bayar kerana orang buat kerja. Okey, supaya kita boleh beza. Sebab apa saya sebut begitu? Takut kita tersilap faham. Contohnya si A ni penggali kubur, orang yang selalu tolong orang gali kubur. Bila meninggal dia pergi gali kubur. Kita pun nak bagi upah, tanya orang lain berapa biasanya upah gali kubur. Dalam 200 contohnya lah. Kita pun nak pergi beri upah kat dia. Ambil duit arwah ayah kita, boleh bawa pergi upah. Dia kata saya tak nak upah, saya tolong je. Contoh, kita pun tak bagi buat balik. Apabila dia tak nak, kita pun balik berfikir kat rumah, sian, kita beri barang lah kat dia, kain plekat lah selai, kain tuala lah selai, jubah lah sepasang, contoh. Maka pemberian itu tidak lagi boleh guna harta pusaka kerana ia bukan upah. Baik tu nak suruh beza upah dengan beri hadiah. Boleh faham ya? Boleh faham. Sebab itu solat tidak ada upah, nak hadiah kita, supaya kita boleh beza dua benda ni. Yang Islam benarkan ambil harta pusaka adalah upah, bukan nak beri hadiah kat orang. Hadiah kan sunat, kan? Baik itu nak kena beza. Ramai masyarakat kita tak boleh nak beza upah dengan hadiah. Orang tu tak nak upah, jadi pemberian kita berikutnya adalah bukan upah, hadiah. Hadiah tak boleh ambil daripada harta pusaka. Boleh nampak tu flow perjalanan, supaya kita boleh faham, oh tak boleh ini, dia tak nak beri hadiah, ambil daripada harta lain lah. Jangan ambil daripada harta pusaka lah.
kalau nak ambil juga catat dulu, sebab nak bincang adik-beradik masa pusaka nanti. Kok adik-beradik kata, manalah tahu, dah kau ambil kau gantilah. Jenuh kita. Jenuh kita. Adik-beradik kita tak tahulah. Ada yang begitu, kau sini, kau situ, kau sini, ingat ya. Tak boleh, sebab dia dah belajar. Yang kata saya belajar, tak boleh ambil harta pusaka, dah awak ambil, ganti ya. Jenuh kita. Jenuh. Sebab itu kena catat kalau terambil, supaya bawa bincang nanti mudah. Yang hadiah tadi, yang perbelanjaan wajib tak timbul isu besar lah, simpan risit dan sebagainya lah. Okey, untuk itu. Tetapi terbaiknya adalah sumbangan orang ramai sebagai tabarruk amal kebajikan, terutamanya kalau ada anak-anak yang ada ke lapangan. Lagi bagus, itu yang terbaik. Okey, sebab itu. Tapi ada kali saya ada beberapa kes jumpa saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ustaz, boleh tak saya baru tahu ni bahawa kos pengurusan jenazah ayah saya boleh pakai harta ayah saya, tetapi saya bayar seorang. Sekarang ni kami nak bagi harta arwah ayah. Banyak rupanya. Nampak begitu je arwah ayah dia. Dalam bank saja puluhan ribu. Saya nak claim balik, boleh tak Ustaz? Ada. Nak claim balik. Allahu Akbar. Dah adik-beradik dia duk berkira. Ya, orang macam tu begitulah. Adik-beradik dia duk berkira kan. 2% tak nak tolak. Saya nak claim lah kalau macam tu. Ada berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin jarang lah, kita jarang jumpa lah. Sebab kosnya tinggi. Buat balik jenazah dari Sabah ke Malaysia berapa puluh ribu. Contohlah, meninggal di Sabah, nak tanam di Malaysia, berapa ribu naik flight. Mahal jenazah naik flight daripada orang hidup naik flight. Kan nampak simple je kosnya. Boleh ambil ke tidak tu Ustaz? Kan itu sukar nak jawab tu. Sebab biasanya jenazah meninggal kat situ, orang tanam di situlah. Adakah wajib buat balik? Macam-macam perbahasan ulama. Di situ panjang lebar lah perbahasannya. Baik. Cuma saya nak kata tadi, ada yang claim. Boleh ke tak dia claim? Saya kena tanya balik. Semasa awak membelanjakan wang atau harta awak untuk menguruskan jenazah ayah awak lafaz macam mana? Buat macam mana dengan adik-beradik awak? Saya kata begini, oleh kerana duit ayah saya ini duduk dalam akaun dan sebagainya, payah nak guna, nak ambil, nak bawa keluar. Saya kata ke adik-beradik saya, tak apalah, pakailah duit alung dulu. Apa makna? Pakailah duit alung dulu. Makna apa? Kalau guna ayat itu, boleh claim. Faham tak maksud saya? Sebab itu saya kena minta penjelasan satu-satu. Belum jawab. Ada orang kata tak boleh claim, sedangkan dia lafaz begitu dulu. Dia bincang adik-beradik, okey, oleh kerana payah nak ambil duit ayah dalam bank apa semua, nak urus ni, pakai duit alung lah dulu. Apa makna masyarakat kita? Hutang kan? Boleh claim. Tak apalah, pakai duit alung je lah, tak boleh claim. Jadi nak claim ke tak nak claim, tengok cara dia lafaz. Kalau dia kata pakai, kalau nak senang cerita tak buat lagi ni, kok akan datang berlaku, buatlah begitu dulu. Tak apalah, pakailah duit alung dulu. Kan macam tak ikhlas awal-awal dah nak claim tu. Okey. Kan sebab itu nak jawab, saya kena tanya itu. Sebab itu lafaz dia, perjanjian yang adik-beradik ataupun dia duk bagi tahu. Mungkin adik-beradik dia tanya, alung pakai duit alung dulu ke? Ya, alung pakai duit alung lah dulu. Nak ambil duit ayah payah, dalam bank payah, nak tunggu khairat esok baru dapat. Contoh.
Tapi saya yakin kawasan kita ni cepat. Jenazah nak urus cepat. Sebab malam orang urus jenazah, mati petang, malam dah tanah. Contoh ni lah. Khairat besok orang tahu. Contoh. Kan? Contoh. Pakai duit alung lah dulu. Okey, itu dikira hutang. Sebab itu perkara yang kena kenal pasti dulu awal-awal. Tapi terbaiknya tabarruk lah. Tabarruk ni maknanya sumbangan secara ikhlas yang lahir daripada kita lah. Cuma kita bincang ini tak salah, boleh diambil, tidak dianggap menggunakan harta secara salah untuk menguruskan jenazah. Jika sekiranya jenazah itu adalah orang yang menanggung sendiri nafkahnya masa hidup, guna hartanya untuk perbelanjaan wajib dalam pengurusan jenazah, boleh digunakan. Okey, baik. Selepas urus jenazah, ingat ya, kenduri arwah, kenduri tahlil 40 hari, 7 malam, 40 hari dan sebagainya. Boleh tak ambil harta pusaka? Tak boleh. Beza boleh tak ambil dengan boleh tak buat. Beza tu. Okey? Beza. Kan nanti kata tak boleh buat ke? Bukan saya kata tak boleh buat, tak boleh ambil harta pusaka. Biar jelas dulu. Habis tak nak ambil juga ustaz, boleh tak? Payahlah. Boleh ambil, catat harta berapa banyak kita ambil, kerana nanti nak tanya bimbang-bimbang, takut termakan bahagian anak yatim, terutamanya OKU mental, terutamanya bedridden, lumpuh, tak boleh buat apa, terutamanya dalam kalangan waris berkenaan. Anak yatim umur baru 7 tahun 8 tahun, Aiman, mak ambil duit arwah ayah dia nak buat kenduri tahlil arwah ayah, kan? Aiman kata ambil lah mak. Aiman tak kisah, tak pakai jawapan Aiman itu, kerana dia baru umur 7 tahun. Boleh? Boleh ya? Sebab itu nak kena itu. Habis saya guna dah ustaz, nak buat macam mana? Aiman sekarang umur berapa? 20. Tanyalah dia. Tak tanya ustaz dah. Aiman macam mana Aiman? Kan? 13-14 tahun lepas semasa arwah ayah meninggal, mak terambil harta. Mak baru tahu bahawa ada hak Aiman dalamnya. Macam mana Aiman? Tak apalah mak, tak payah. Selesai. Kalau Aiman kata ganti mak, kena fikirlah. Boleh ya? Sebab itu perkara ini perlu dikenal pasti dulu. Sebab itu saya kata, kalau payah sangat jangan ambil dari awal-awal. Kalau ambil, catat hutang. Sebab apa saya suruh catat kalau guna? Sebab kita tempah malam pertama nasi dagang, catering ni, tempah dengan caterer. Malam kedua nasi minyak, malam ketiga nasi kerabu, malam keempat kambing, malam kelima, kalau dah 500 berapa kosnya? Malam ketujuh barulah biskut, tak ada orang lah. Orang tak ada lah, biskut lah sekali. Tak ada orang lah. Dengar je kambing golek malam tu penuh. Kan? Bukan salah yang makan ni, yang makan tak ada masalah. Yang perlu diberi perhatian, yang perlu diberi ingatan adalah waris-waris yang menggunakan harta. Kenapa? Kalau dia guna, dia kena catat. Oh, buat malam ini habis 800 kos. Ambil duit arwah ayah ni, isteri ambil, anak-anak ambil, contoh lah 800. Malam besok pula 500, 600. Catat semua. Sebab apa catat? Walaupun anak-anak semua dewasa dan tidak ada dalam kalangan waris itu anak yatim, tidak ada OKU mental. Okey, semua dewasa. Seeloknya catat. Sebab apa? Kerana kita nak pergi kepada hak yang kedua, iaitu apa ni, qada uduyu ni,
bayar hutang si mati. Sebab apa saya suruh catat? Takut-takut harta yang arwah tinggalkan itu tak cukup untuk bayar hutang. Waris wajib menggantikan kos yang dia belanja dalam buat majlis-majlis tahlil kenduri arwah tadi. Kerana apa? Kerana hutang wajib dibayar, yang ini tak wajib. Boleh nampak ya? Boleh. Sebab itu suruh catat tu berapa kan si mati ni, duit dia bayar hutang, bayar semua harta dia bayar hutang, ada lagi hutang yang sangkut tak lepas lagi. Waris-waris kata dah habis dah harta ni, nak bayar harta mana? Awak dulu belanja hampir 10,000 buat majlis tahlil kenduri arwah, wajib ganti buat bayar hutang duit tu. Kerana bayar hutang wajib, kenduri arwah tahlil tak wajib. Sebab itu suruh catat jumlah berapa dahulu. Kalau lah harta banyak lagi, waris semua setuju, itu cerita dia lah, tak ada masalah lah dari sudut itu. Tetapi terbaiknya lebih baik elakkan mengguna dari awal, itu terbaik. Sebab kalau sudah guna, tata caranya rumit sikit. Kena tanya dulu waris lain setuju tak setuju, nak tanya bila tu, seeloknya tanya segera. Sebab itu proses pengurusan harta pusaka kena buat cepat. Mati je kena tanya terus waris. Sebab apa? Malam tu nak pakai terus buat majlis tahlil. Kita tak ambil dulu nak tanya akan datang. Bimbang-bimbang orang yang kita nak tanya masa kematian itu dia hidup, kok dia mati pula lepas tu. Tak sempat nak tanya macam mana dia setuju ke tak. Sebab itu kena uruh pusaka, kena tahu hari awal. Bukannya kena tunggu lama. Kita tak habis 2 tahun mati baru nak proses pusaka. Habis yang sebelum ni uruh jenazah aja pakai harta sama, bayar hutang pakai harta mana, semua tu melibatkan pusaka. Sebab itu kena ambil tahu dari awal lagi pusaka ni. Sebab tu dia nak bahagi kepada waris-waris ini adalah yang bersih daripada hutang, daripada tanggungan yang kita sedang nak belajar ini, yang nak kita bincangkan ini. Okay? Jadi kalau apa ni guna, catat dan sebagainya, tanya waris-waris lain setuju tak. Sebab itu saya kata kena tanya awal-awal lagi, eloknya malam pertama, malam kedua lagi. Sebab masyarakat kita sensitif bab harta, bab harta pusaka terutamanya lah. Dia kata Allah, kubur merah lagi. Tanya dah, maklumlah tanah kat kubur merah sampai bila nak hitam. Tak ada istilah itu dalam Islam. Tak ada. Berdosa tahu bagi cepat-cepat sangat pusaka. Tak ada istilah itu dalam Islam. Tak ada. Kita selalunya begitulah. Allah, hak itu pun berkira, dia kata. Bukan masalah berkira, hak orang. Kita bab begitu kita kata berkira. Tapi pergi KFC 99 sen buat balik. Oh, kita tak kata berkira KFC. 1 sen kira. Tak ada. Hak orang kan. Tapi bab ini kita terus kata oh berkira 300 berkira. Awak pergi beli barang kat pasar raya 5 sen je kira. Sebab hak orang. Tapi bab pusaka 300. Ya 300 kira. Kat saya tu saya heran tu. Mengapa di sini tak, sedangkan harta mereka di sini lain cara letaknya. Supaya kita nampak berkira tak berkira itu dah hak orang. Kena tanyalah tuan punya dulu kan. Tuan punya dulu dah hak orang lain kan. Walaupun 2 sen, walaupun 3 sen, dah hak orang lain. Harta pusaka adalah hak ramai, bukan hak individu. Kalau warisnya ramailah. Jadi
Hak alung ada, hak angah ada, hak acik ada, hak usu ada. Contoh, alung buat seorang tak tanya angah, tak tanya acik, tak tanya usu, tak boleh. Mak dia pun tak tanya, yang ambil je pun tak boleh. Kena tanya. Contoh, bila nak tanya tu Ustaz? Seeloknya awal, bimbang-bimbang mak itu juga akan menyusuli. Lepas ayah meninggal 2 hari, mak pula susuli. Dah ambil dah harta pusaka ayah tadi, buat belanja, tak sempat nak tanya mak halal ke tidak. Kena ganti. Saya mimpi mak halal tak pakai. Sebab itu suruh bincang awal, bukan tangguh-tangguh. Apabila tak sempat tanya, ia tak bagi lagi halal ke tidak, keputusannya tak jawab, tanya pun tak lagi, maka bahagian dia yang kita ambil daripada harta pusaka buat urus jenazah tadi kena ganti menjadi harta pusaka dia, campur dengan harta yang dia tinggal dah. Seolah macam dia dapat harta lah. Proses jadi makin rumit lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kena tanya awal-awal. Kena tanya mak, minta maaf, nak tanya, saya tahu kan perasaan mak macam mana ni harta arwah kita nak ambil buat kenduri tahlil, macam mana mak? Cakap elok-elok lah. Untuk kenduri tahlil nak bagi makan orang, kita nak hadiah pahala kepada arwah ayah, tak apa, bahagian mak ambil lah. Lepas tu sambung dah nak menangis tu. Itu je nak dulu. Mak tak berkira mak ni. Saya faham kan, mak isteri-isteri ni tak berkira pun untuk hadiah pahala ke arwah, tapi nak hadiah pahala biarlah melalui SOP yang betul. Harta yang dibuat mestilah harta yang betul, barulah ada pahala kan. Baru ada pahala. Ini ambil harta orang buat nak cari pahala, habis harta jiran. Kan, kalau nak kira saya selalu sindir begitu kan. Saya buat ni kan Ustaz nak pahala, nak hadiah pahala ke arwah, betul, tapi harta siapa ambil? Macam kalaulah begitu semua nak buat niat pahala, habis harta jiran, ambil cangkul jiran pergi letak masjid, bukan apa nak buat pahala. Dah harta orang, kena tanya lah. Baik tu saya sindir, habislah harta jiran kalau nak pahala ke. Tengok selipar jiran, ambil wakaf kat masjid lah, niat pahala. Kan, tak boleh lah, dah harta orang. Baik tu kena ikut SOP. SOP harta tu lah. Bukan hanya buat je tu, tak, SOP dia ada. Lepas tu lepas kita ikut semua SOP dengan niat ikhlas, orang datang pun senang hati dan sebagainya, insya-Allah ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu taala, dan insya-Allah ulama sebahagiannya mengatakan sampai. Kan, itu khilaf lah tentang sampai tak sampai, tapi kalau tak buat confirm tak sampai. Kan, kalau buat adalah peluang sampai walaupun khilaf. Kan, tapi sebahagian ulama kata sampai, sebahagian tak, tapi kalau tak buat confirm dah tak sampai. Itu je. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, yang itu perkara khilafiyah saya tak nak sentuh lah. Yang kita naknya dalam perbincangan kita berkaitan dengan apa ni, berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kalau kita dah nak masuk waktu kan tadi, berapa minit? Okey. Jadi kita sambung balik bulan depan lah. Bulan depan puasa dah kot. Baru kalau sempat kita sambung lagi. InsyaAllah kita selanjutkan lagi dalam pengurusan jenazah. Habis kita sambung pula bayar hutang. Hutang ni banyak ya. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi perhatian dan tumpuan dalam proses kita ini. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.